untuk peringatan Yang Bertuah, sekandainya kita diizinkan bahas pada 20 hari bulan Disember, tambah baiklah jadinya perencanaan dan pelancarannya. Tetapi Yang Bertuah telah mengambil satu sikap pendirian yang sangat keras, teknikal, walaupun masa itu ada krisis banjir. Karena kalau kita berendahkan perbahasan itu berlaku, apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri hari ini dengan input daripada ahli parlimen tentunya akan membantu dan melihat kita sebagai satu pasukan menangani masalah banjir ini. Ya. Tetapi itulah keadaannya. Bila ada krisis sejak 18, 20 kita bersidang, kita nak bincang katanya tak ikut sedikit sebanyak peraturan kecil yang tidak sepatutnya mengatasi masalah rakyat. Apa dia masalahnya? Perdana Menteri menyebut angka-angka yang sebenarnya membimbangkan, ya, menyentuh hati nurani kita. Berapa angka kematian? Pak Dixon, Perdana Menteri sebut angka terakhir NADMA 55. Tetapi saya lihat dalam kenyataan terakhir 59. Ini saya nak tentukan. Kenyataan Perdana Menteri harus diteliti oleh agensi terlibat. Menteri berkenaan NADMA pun ada. Ini kenyataan daripada NADMA. Sebut 59. Perdana Menteri sebut 55. Mangsa Perdana Menteri sebut sekitar 136,000. Dalam angka terakhir 208,643,000. Jadi saya nak berikan teguran untuk menghormati parlimen dan memastikan ada tahap keyakinan rakyat terhadap angka yang disebut oleh kerajaan. Hal-hal ini tidak harus diulang. Mesti pastikan angka yang disebut. Tetapi yang saya nak masukkan di sini apa? Iaitu masalah ini besar. Masalah nyawa rakyat. Masalah kehilangan harta benda. Dan oleh demikian, kita harus ambil sikap yang lebih terbuka, berani membuat teguran, tapi berani menyatakan penghargaan. Saya tidak mahu ada kekeliruan di sini. Tidak ada siapa yang nafikan bahawa setelah berlaku beberapa hari atau seminggu, memang jentera kerajaan, persekutuan, negeri, dan saya tahu Selangor, 8 hari berturut-turut saya dibawa. Di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang. Dan oleh demikian, kita harus akui, jentera berjalan. Saya naik trak tentera di Seri Muda. Trak tentera kerana terpaksa lalui kawasan air yang sudah melepasi keupayaan kita berjalan. Maka saya lihat pasukan tentera, kehebatan, disiplin, kesungguhan mereka itu luar biasa. Jadi sepatutnya kita hari ini memberi penghargaan yang luar biasa kepada mereka. Bomba, polis, pengangkutan awam. Jadi terlalu ramai yang terlibat yang menunjukkan kesungguhan mereka yang luar biasa, dan kita janganlah dalam perdebatan ini lupa mengenang jasa mereka. Ada Perdana Menteri sebut sedikit tentang civil society organizations. Tapi saya nak jelaskan di sini bukan saja parti politik dan badan-badan sukarela ini. Ramai lagi gerakan rakyat yang bersendirian, kelompok-kelompok kecil, membeli barang, turun ke bawah, khidmat, serve yang di Selangor. 4,000 majoriti anak-anak mahasiswa. Persatuan Kebajikan dari Ipoh, Perak, 3,000 orang turun. Jadi jangan kita nafikan sumbangan mereka kerana ini menunjukkan gurdwara, masjid, surau yang mengambil semua. Islam bukan Islam itu dianggap sebagai satu pasukan yang dibantu semua. Ini belum kita saksikan begitu rupa kekuatan semangat perpaduan rakyat dalam menyelesaikan atau menangani masalah atau krisis negara kita. Ya. Tetapi kita juga harus tahu kebangkitan rakyat begini rupa kerana kadang-kadang mereka rasa lelah, penat dan sangsi tentang kesungguhan kerajaan, terutama di peringkat awal menangani masalah ini. Agak perlahan dan lembab, tidak ada penjelasan, dan kita tahu sebab itu Jeneral Tan Sri Effendi Buang, ya, masa itu Panglima Angkatan Tentera, terpaksa mengeluarkan kenyataan, mengambil tindakan awal kerana NADMA lembab dalam mengambil tindakan.
Baik. Jelas. Mungkin ada penjelasan dari Menteri, saya tidak apa. Saya ada sedikit pengalaman dan Yang Berhormat Perdana Menteri tahu. Bila ada krisis umpamanya 95 berlaku di Seri Muda. Sidang tergempar MKN dan Jawatankuasa Keselamatan pada masa itu segera diadakan. Ditanya kepada Panglima Angkatan Tentera, berapa lama diperlukan untuk turun ke medan dan gelanggang? Dia jawab 4 jam. Jadi 4 jam, jam 4 petang mesyuarat, jam 8 malam itu sudah turun seluruh kekuatan tentera, polis, bomba di kawasan berkenaan. Dan saya lihat sendiri jam 10 malam menyaksikan sendiri gerakan yang begitu rupa. Jadi tak boleh nafikan walaupun mesyuarat mungkin diadakan, tapi banyak menteri hilang. Tidak dilihat di lapangan. Betul Perdana Menteri ada, tetapi menteri hilang. Dan ini bukan saya sebut di sini. Selepas sidang parlimen, saya beritahu Perdana Menteri. Ada yang memilih untuk pergi menjalani umrah. Ini dia yang ajar kita fiqh awlawiyat. Fiqh ikut keutamaan. Rakyat mati, rumah hanyut dan kita pilih untuk melaksanakan umrah. Ini hal-hal ini mesti dibetulkan. Mesti dibetulkan. Beri penjelasan kepada rakyat supaya perkara ini jangan berulang. Kalaupun pergi sebelum itu, Yang Berhormat, balik segeralah. Ya. Kerana tanggungjawab kita sebagai menteri. Ini tidak. Orang di sini hanyut, mati, di sini kita labbaik Allah. Jadi kita tidak boleh nafikan keupayaan, keutamaan. Dan saya bukan nak meremehkan keperluan umrah, tetapi saya nak beritahu tentang keutamaan yang disebutkan. Apakah satu konsep sekarang ini itu orang-orang agama ni dia menyuruh orang, untuk dia tak apa. Awlawiyat ini saya dengar daripada awal, daripada menteri inilah dulu mengajar kami. Tapi sekarang dia boleh tinggalkan. Saya akan jawab nanti. Saya akan jawab nanti. Biar faham situasi, keadaan. Jawablah. Dan itu jangan duduk sembarangan. Banding umrah pergi dengan pergi main salji, mana yang lebih penting? Terima kasih. Terima kasih. Pak Dixon. Memang ada ruang untuk Yang Menteri jawab nanti. Pak Dixon. Tapi saya hanya menjadi penjelasan kerana ini dibangkitkan. Dan untuk maklumat Yang Dipertua, saya memang maklum dengan baik kepada Perdana Menteri sendiri. Saya kata mana dia menteri-menteri yang ramai ini. Salam. Kerana dia tegur banyak ahli parlimen tidak hadir. Patut PM pecat menteri macam ni. Kalau ahli parlimen dan Kota Raja kena tanya Hulu Langat sama. dia bawa pengelolaan saya nak bagi jaminan kepada Yang Berhormat. Langat ada di luar negara, kemudian dia harian balik. sama daripada turun ke lapangan atau tidak. Kalau prestasinya lemah di Sembang Banjir, saya bagi jaminan dah orang itu akan digugurkan sebagai calon untuk pilihan raya akan datang. Tetapi saya pantau tiap hari. Jadi untuk Perdana Menteri menyindir seolah-olah di parlimen ada yang tidak hadir, tidak kelihatan, saya tidak rasa adil. Kerana kita harus dapat maklumat yang teliti dan saya lihat dia merentas parti sebenarnya. Ya. Jentera, parti semuanya turun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Begitu juga macam sukarelawan, sukarelawati dan juga pusat-pusat kebajikan lain-lain. Pak Dixon. Boleh tanya. Saya nak tambah sikitlah berhubung dengan sidang pada 20 hari bulan. Pak Dixon, adakah juga sealam akan digugurkan sebab tidak berada di kawasan? Bahawa tadi Pak Dixon sebut speaker. Sebenarnya bukan salah speaker. Perdana Menteri ada. Kalau Perdana Menteri pada hari itu menuntut supaya isu banjir dibincang dan dibahas pada hari itu juga, saya yakin speaker akan akur. Tetapi malangnya Perdana Menteri buat tak tahu, tak kisah. Sedangkan kita sedang menghadapi bencana pada ketika itu, tak nak bincang pada hari itu. Hadir 1 hari. Tapi malangnya Salam tidak ada di kawasan. Macam mana? 1 juta lebih belanja. Tak Salam bincang tidak apa-apa. Ada di kawasan, ini yang masalah. 342 Salam boleh cakap tapi Salam hilang dari radar. Panggil balik. Ini, datang sekali lagi. Belanja berjuta. Ini membohong. Hanya 1 hari. Yang minta anu lah. Yang mana yang tak ada di Salam, jangan cakap lah. Ahli Parlimen, minta kedua-duanya duduk. Baik. Baik. Pak Dixon. Terima kasih.
Baik. Sebab tu saya mulakan. Saya minta Lain Hormat semua tenang, duduk. Saya minta Ketua Berbangga teruskan. Pak Dixon teruskan. Semua yang turun. Cuma kadang-kadang turun dengan kasut lain itu tak apalah, itu ada turun-turunan kan. Itu tapi maknanya turun. Cuma saya nak nasihatkan ada peraturan khas besok Perdana Menteri, kalau menteri turun tu biarlah pakai yang sesuai. Kan silap nak pergi ke situ kan, nak pergi kelab malam nampak kasut tu. Tak apa. Tapi untuk menyentuh pandangan Shah Alam, memang kita bangkitkan dan pada ketika itu secara spontan speaker telah buat keputusan tidak mengizinkan. Pak Dixon. Dan Dixon, saya boleh harap tanya sikit? perkara ini diberi perhatian. Pak Dixon, boleh Perdana tanya Menteri. sikit? Pak Dixon, Simpang Renggam. Mana satu? Pak Dixon Terima- sebut. Kita pertahankan simpang Terima kasih renggam. Tuan Dipertua. Perengam. Okey. Akhir nama tangan. Kira bertangan. Kepada Simpang Renggam. Terima kasih, Pak Dixon. Pak Dixon, memang sebetulnya dalam keadaan itu, apabila emergency, semua pemimpin-pemimpin kalang kabut. Ada yang di luar negara, mau balik pun mungkin susah. Ada yang dalam kawasan pun tidak nampak. Saya mau tanya, Pak Dixon, adakah juga wakil-wakil rakyat daripada parti yang berhormat yang di kawasan tapi tak nampak? Dia on off. Sila, minta Simpang Renggam. Terima kasih. Saya tak pantau semua, tetapi kalau ahli parlimen yang di bawah yang terlibat itu saya pantau setiap hari mesti ada laporan kepada sekretariat, kepada Setiausaha Agung dan juga kepada Terima saya. kasih. Tapi Shah macam nampak tak ada, Dixon. Saya pergi ke Shah Alam, semasa itu ahli parlimen Shah Alam memang bersama. Baling. Pak Dixon, Baling. Tuan Dipertua. setuju atau tidak bagi saya, menteri-menteri tak perlu turun pergi tengok tu, dia kena ada di bilik gerakan. Bagi saya Menteri Keuangan turun dengan botnya yang penuh, saya setuju. Bukan orang komplain kerana Menteri Keuangan tidak menyelamatkan orang. Bukan tugas Menteri Keuangan. Dia pergi tengok balik buat bajet untuk bantu rakyat. Itu betul. Menteri-menteri ini kena ada di bilik gerakan, bukan pergi berlakon skop ini. Itu tak perlu. Bilik gerakan dan buat arahan-arahan kepada pegawai kerajaan, itu kerja menteri. Bukan pergi angkut sana, ini lakonan. Jadi, tinggalkan lakonan itu, mari kita memerintah cara yang betul. Pak Dixon, bagi Baling 2 minit. Pak Dixon, Baling 2 minit. Simpang Renggam. Okey, Simpang Renggam. Saya pun Pak Dixon. waktu saya terbatas juga. Pak Dixon, lepas Simpang Renggam Baling Okey. ya. 2 minit ya. Tuan Dipertua dan juga Pak Dixon, jikalau kita lihat dalam ucapan yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, ada dua perkara yang saya lihatlah. Pertama, dia menyinggung tentang di mana dia MP yang tidak turun, dan yang kedua di penghujungnya diucapkan tahniah kepada ramai pihak yang terlibat. Tapi saya rasa di sini kita perlu lihat bahawa kita perlu acknowledge juga beberapa pihak, beberapa individu yang kita lihat setiap hari turun. Contohnya seperti kita punya Menteri Besar Selangor, dia turun langsung, kita tahu di media sosial menyelamatkan orang dan sebagainya. Dan kita bertanyalah, ke mana pergi Menteri Besar Pahang pada waktu tu? Balak saja kita nampak. Okey. Dan juga beberapa MP kita, contohnya, kita lihat yang telah berumur seperti YB Natra, Sekijang, turun mengharungi banjir walaupun umurnya yang saya kira lebih tua daripada yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Shah Alam tak ada macam mana yang berhormat? Kemudian kita lihat Presiden, Shah Alam. kita lihat MUA, Presiden muda yang boleh setiap hari kita lihat di lapangan. Mau okey lah, tapi Ini Shah Alam. perlu diberikan penghargaan. Apa komen yang berhormat Shah Dan Alam? ramai yang lain. Tak boleh komen Shah Alam. Kinabat tangan, diamlah. Okey. Dan yang keduanya, mungkin saya ingin mencelah tadi bila disebutkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebutkan tentang PPS ad hoc. Mau ataupun tidak mau, Yang Berhormat Perdana Menteri, kita perlu berikan penghargaan kepada Pustaka Tun Uda Shah Alam di bawah kendalian Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Perpustakaan pertama di Malaysia dan mengambil inisiatif sendiri untuk dijadikan PPS ad hoc. Tahniah kepada Pustaka Tun Uda Shah Alam. Yang Amat Pak Dixon. Terima kasih. Yang Amat Pak Dixon. Terima kasih. Baling. Tuan Dipertua. Baling sekejap. 1 minit ya? 1 Sila minit. Baling. Betul. Sila Baling. 1 minit. Yang Amat Pak Dixon, you are the man, you are the biggest ever leader in this war, dalam Dewan Yang Mulia ni yang orang hormat. Jadi saya minta
bila mana kita dengar Yang Amat Perdana Menteri menyebutkan 1 jam lebih dengan terjemahannya dengan sebagainya, saya harap kita janganlah tuduh-menuduh. Sebab hari ini kalau Yang Mohamad Podikson bawa perkara ni dengan betul, tak menggalakkan dua-dua pihak ni, rakyat sedang menilai kita. Rakyat nak tengok what is the moving forward punya program Datuk Yang Mohamad Podikson. Jadi kalau nak cerita bab bantuan, kan bukanlah saya nak ungkit, nak takbur, nak riak. Pada malam pertama saya dekat Kota Raja. Pada malam kedua saya berada dalam kawasan taman yang terbangsa banjir, orang duduk di atas bumbung tu. I was there and I told, saya bagi tahu kepada Shah Alam, saya bagi tahu pada Ulu Langat. Ulu Langat berada di luar negara, beliau tag saya, tolong sahabat bantu hantar jet, water jet. Saya pergi bantu. Kalau kita nak mengungkit, this thing tak ada ending. Hari ni kita nak dapat tadi itu masalahnya. Jadi tak perlu. Kalau nak cerita panjang lagi, saya pergi dengkel, dia kata wakil rakyat dia dah mati lama dah. Saya pergi dengkel. Jadi maknanya kita tak payah. Jadi saya minta lah Yang Mohamad Podikson bawalah perbahasan 1 jam ini untuk kita bincang how to move forward. Dewan ini mengambil kira sumbangan semua pihak. Ya. Tetapi ada juga tadi tersinggung sebab bila Perdana Menteri sebut, ahli-ahli parlimen tak kelihatan. Jadi sebab itu saya ambil peluang untuk menjelaskan sebenarnya dua-dua. Ya, as a Prime Minister, beliau menasihat dua-dua pihak. Ya. Yang Amat Perdana Menteri suruh menteri pulang. Okey, baling cukup baling. Baik, terima kasih. Podikson boleh. Sepatutnya tak perlu Perdana Menteri mengarahkan menteri pulang. Kalau menteri itu tahu tanggungjawab, segera dia pulang. Ya, Podikson. Okey, boleh saya sambung sekejap. Setengah minit saja Podikson. Saya ingin minta supaya dimasukkan di dalam ucapan Podikson dan juga Yang Mohamad Perdana Menteri penghargaan kepada Pustaka Tun Uda Shah Alam, perpustakaan pertama yang dijadikan PPS ad hoc. Ya. Terima kasih. Saya maklum, memang dah diambil perhatian. NADMA, ya, dia ada plan strategik NADMA 2019-2023. Jadi sepatutnya menteri penjelasan dia apa yang berlaku, apa tindakan yang dibuat, kerana kekuatan NADMA itu kita akui dia dapat menjangka bila ada peningkatan air hujan dan juga kemungkinan air pasang dan banjir yang melanda. Jadi kalau kita lihat dari segi penjelasan dan juga tentang kelembaban tindakan, sehingga akan saya kaitkan dengan kenyataan Panglima Angkatan Tentera, memang ada yang harus diperbaiki. Ya. Tujuan saya ialah menekankan keperluan kita memperbaiki. Ada disentuh juga tentang kedudukan tindakan Selangor. Ya. Saya tidak mahu kita membuat andaian, kerana saya tahu dari segi jumlah kewangan dan arahan tindakan dari Menteri Besar dan seluruh kerajaan negeri itu sepenuhnya. Tetapi juga kita tahu ada beberapa kelemahan dalam struktur kita yang saya minta Perdana Menteri ambil tindakan. Umpamanya kedudukan pengusi Majlis Keselamatan Negeri. Dia ada kuasa, Perdana Menteri tahu. Bila ada bencana, Perdana Menteri akan serah kepada MKN. Begitu juga di negeri. Kedudukan Menteri Besar itu tidak sama dengan pengurusi MKN. Yang nak ambil pengurusi MKN yang tak ada kena-mengena dengan jentera kerajaan negeri, mengapa? Jadi sekarang saya minta itu dibetulkan supaya penjelasan. Tak apalah dia dari parti pembangkang. Tetapi arahan itu mesti datang dari pengurusi MKN yang juga Perdana Menteri. Dia tidak boleh buat pertindakan sebagai pengurusi Majlis Keselamatan Negeri berasingan daripada ketetapan yang dibuat oleh MKN. Jadi saya tidak fikir ada masalah sekiranya Menteri Besar atau Ketua Menteri otomatik harus diangkat sebagai pengurusi MKN. Dan terbukti di Selangor kerana pengurusi MKN tak ada upaya yang bukan Menteri Besar, tak ada upaya membuat penyelarasan dengan efektif ketimbang atau berbanding dengan Menteri Besar. Jadi ini saya harap dapat diperbaiki segera. MKN Negeri Selangor? Kerana kita juga tahu umpamanya bila tidak ada tindakan, ada kelompongan di situ, ya, akhirnya Perdana Menteri juga minta
Menteri Besar mempengerusikan. Itu saya ucap terima kasih. Kerana Perdana Menteri juga sedia maklum, kalau ini tidak berlaku, penyelarasan dengan jabatan di peringkat daerah dan negeri itu akan tergendala. Dan ini dilakukan. Dan malah pada 20 hari bulan, Perdana Menteri maklum kepada saya bahawa dalam mesyuarat pada petang itu, mula dipanggil Menteri Besar Selangor untuk hadir. Jadi ada beberapa tindakan. Tetapi struktur awal itu yang menyebabkan masalah itu berbangkit. Jadi saya harap perkara ini dapat dibetulkan supaya jangan nampak kita membuat tudingan kepada mana-mana pihak, kerana dalam keadaan krisis nasional kita harus muafakat untuk bekerjasama menangani dan menyelesaikan. Dan kita tahu tentang jumlah hujan dan sebagainya. Tetapi untuk Perdana Menteri menyebut bahawa Pahang tidak ada masalah kerana ada pengalaman. Ini pun masalah juga saya nak sebut, ya. Kerana saya juga ke Pahang. Ada ke daerah saya boleh bagi catatan terperinci ke satu kawasan 1 minggu setelah banjir tidak ada langsung jentera daripada pejabat daerah, negeri atau persekutuan yang sampai di situ. Ya. Ada kelemahan. Tidak bermakna orang tidak kerja. Tidak bermakna pejabat daerah mentakap atau bentung tidak melakukan kerja. Tapi saya nak tunjukkan bahawa ada kelemahan-kelemahan ini yang harus ditangani sekiranya kita ada roadmap, kita ada pemantauan yang jauh lebih berkesan. Kerana pengalaman Pahang ni banjir tiap tahun. Jadi sepatutnya tahap kecekapannya itu harus jauh lebih baik. Dan kalau ini berlaku, saya ucap terima kasih. Ya. Tetapi terkait dengan masalah di Pahang ini, bukan saja soal hujan, tetapi pembalakan. Dan ini serius. Ya. Jadi saya tidak anggap ini sebagai suatu sikap politik kepartian. Bagaimana boleh kita biarkan atau anggap sepi kenyataan yang terang tanpa bersuluh, iaitu bala itu turun laju sampai ke depan rumah orang, ya. Dan semua kajian menunjukkan tidak keseluruhannya, tetapi sebahagian besar dari permasalahan berbangkit itu adalah kerana pembalakan. Ada yang disebut ada yang balak haram, ini menteri yang berkenaan beritahu bahawa ada yang tidak ikut kelulusan yang pembalakan haram. Yang saya dengar dari dulu, saya ingat masa kita nak buat tubuh UUM, ada pembalakan haram dan jabatan mengatakan dia tak nampak. Saya kata bukan jarum yang keluar, lori balak keluar pun dia tak nampak. Tapi hal ini harus dihentikan dengan ketegasan, ya. Dan keduanya, hal sikit. Yang keduanya, kelulusan. Memang betul. Menteri boleh jawab, ini urusan kerajaan negeri. Tapi kerajaan negeri nampak akan menjawab, kami perlu peruntukan kewangan. Ini alasan ekonomi. Tapi biar jahanam rumah orang, biar mati, biar hanyut rumah. Kerana ekonomi itu perlu. Jadi patut ada satu tahap penyelesaian. Dasar yang tegas memantau, ada dasarnya, ada pemantauannya. Tetapi kalau kita lihat, kesannya di Kelantan dan terutama di Pahang baru-baru ini, jangan kita nafikan. Program permasalahan balak ini sangat serius dan saya cadangkan. Pertama, hentikan moratorium, hentikan semua termasuk yang dah diluluskan. Ya. Sehingga dikenal pasti. Kalau kajian mengatakan kenal pasti pembalakan area ini selamat, itu soal lain. Yang keduanya, janganlah beri kelulusan baru pembalakan tanpa mengiras kedudukan, darjat, pengaruh politik, tak kira. Tetapi kalau ada ketegasan, Parlimen akan beri sokongan penuh tanpa kira siapa. Akan beri sokongan penuh kalau ada ketegasan pihak Perdana Menteri dan menteri-menteri besar yang berkenaan supaya masalah ini tidak berlarutan. Janganlah kita anggap perkara ini kecil kerana sampai kita tahu, saya percaya laporan yang dah sampai kepada kerajaan dan kabinet tentang pembalakan hutan berhampiran Sungai Gapul, Sungai Telemong di selatan Karak yang begitu buruk hingga memberikan kesan yang sangat teruk di kawasan Karak Bentung. Dan saya lihat sudah lebih daripada 400
pertubuhan sukarela yang buat desakan supaya kerajaan berikan perhatian, ya. Kerana ini dikaitkan dengan penilaian kesan alam sekitar, dan saya percaya Menteri Alam Sekitar boleh bersetuju bahawa tanpa beberapa tindakan seperti ini yang tegas, saya tidak fikir kita boleh kawal bukan saja soal alam sekitar, perubahan iklim, tetapi kesan kepada rakyat yang miskin. Seperkara yang lain seperti mana diketahui oleh Perdana Menteri dan kerajaan, iaitu bila kita sebut COVID-19, bila kita sebut COVID-19 dan juga banjir, mangsa yang paling ketara adalah di kalangan yang miskin. Dia ada rumah orang kaya terlibat, ya. Tetapi Menteri Kewangan sedia maklum kalau turun ke bawah, kawasan tebing sungai, kawasan perumahan yang rendah, itu melibatkan kelompok B40 dan orang miskin besar. Jadi bila menjadi mangsa banjir, itu tidak ada simpanan, tidak ada keupayaan selain daripada menunggu bantuan. Dan oleh itu saya ucap sekali terima kasih kepada jentera kerajaan dan sukarelawan dan sukarelawati yang menyegerakan bantuan makanan, minuman kepada rakyat yang terkesan. Jadi ini terkait juga soal KWSP. Ada pandangan mengatakan bahawa perlu kita berikan kelonggaran bagi pencarum mengambil wang mereka sendiri. Dan ini telah kita lakukan. Tetapi saya cenderung untuk mengatakan, ya, walaupun tidak popular kepada setengah pihak, bahawa kita tidak boleh memberi laluan mudah kerana wang ini yang sedikit itu untuk menjamin masa depan mereka. Dan ini kumpulan yang agak miskin. Kalau diambil wang ini, 5-6 tahun setelah bersara, tidak ada harapan mereka boleh jamin keselamatan hidup mereka dan keluarga. Tetapi kalau jawapan Menteri Kewangan setakat itu saja, nokta, tak cukup. Maknanya kita kena pantau orang-orang ini dan harus beri bantuan tambahan supaya mengurangkan beban. Jadi maknanya menghentikan peluang pencarum mengambil wang daripada KWSP dipersetujui tertakluk dengan syarat peruntukan tambahan kepada mangsa yang berkenaan. Baru dia agak dapat diimbangi. Saya tahu ini melanggar keputusan UMNO. Jadi saya nak beritahu kepada Perdana Menteri, keputusan parti mana pun kita sokong kalau betul. Tapi kalau keputusan itu umpamanya populis dan tidak memberikan manfaat besar kepada masa depan keluarga ini, kita harus bersedia mengkaji semula. Dan kajian semula itu menghentikan tetapi mesti mengganti dengan dana tambahan sekurang-kurangnya 5,000 atau maksimum 10,000 bagi yang terjejas. Kata rumah dihilang. Saya pergi umpamanya di Negeri Sembilan sendiri pun, ya, ada rumah dinding hilang, ya, umpamanya. Dan kita hal-hal yang sedemikian harus dibantu. Dia tidak ada pilihan. Jadi kita sebab itu fakta peringkat granular ini, ya, bukan secara menyeluruh, bukan general prescription bagi semua masalah. Pak Dixon. Ya. Terima kasih. Setuju atau tidak Pak Dixon, kita sebenarnya dah ada peruntukan untuk baiki rumah siling dia 13,000, ganti rumah ataupun bina rumah baru sebanyak 50,000. Kenapa tidak kita masukkan satu lagi baris syarat kelayakannya ialah kepada mangsa-mangsa bencana? Setuju. Ini banyak sangat jentera, banyak sangat jatuh kuasa, banyak sangat kementerian yang terlibat dalam hal yang sama. Jadi kalau ada keperluan umpamanya Perdana Menteri selaras, Perdana Menteri lah. Kalau perlu Menteri Kewangan lah. Tetapi tak boleh umpamanya projek perumahan itu pelbagai oleh masing-masing menteri untuk menentukan ikut keutamaan yang mereka fikirkan. Harus ada penyelarasan dalam bidang ini. Ini termasuk masalah tebatan banjir. Berapa jabatan terlibat? Umpamanya dalam soal sungai ini pun. Jadi masalah besar. Dasar kita itu, dasar kalau tengok plan memang menarik. Kalau kita baca plan 20 tahun yang lalu, tak ada banjir teruk lagi sekarang. Kalau kita laksanakan plan 10 tahun yang lalu,
masalah itu boleh diselesaikan. Sekarang ada plan baru. Dan kalau keadaannya sama, saya fikir 10 tahun lagi, 20 tahun lagi anak-anak kita bincang, masalah banjir masih sama. Jadi saya akan sentuh juga tentang bentuk penyelesaian harus dilakukan untuk memastikan ini tidak berulang. Tapi sebelum saya pindah ke kawasan lain, saya nak jelaskan ya. Saya minta betul-betul Perdana Menteri dan Menteri berkenaan bagi penegasan berapa keuntungan syarikat-syarikat balak ni, nilai keperolehan ekspor satu tahun. 18 bilion ringgit, 19 bilion ringgit setahun. Itu yang direkod lah. Ya. Kadang-kadang Menteri Keuangan tahu, kadang-kadang dia ada juga buku kedua. Dia lagi daripada cukai ni. Ya. Tapi andaiannya 18 bilion. Bila ada berlaku mangsa yang mengalami kerusakan, kerugian akibat banjir, harus ada ketetapan memaksa syarikat-syarikat balak ini bayar sebahagian ganti rugi ini. Ya. Tak perlu hanya kerajaan. Jangan dia jawab kita dah bayar cukai. Ya, dia bayar cukai bukan untuk rosakkan rumah orang. Dia bayar cukai bukan untuk menyebabkan banjir. Kalau tidak, kita nampak umpamanya lemah dalam menghadapi golongan-golongan atasan. Ya. Golongan kaya ini tidak dibebankan. Walaupun mereka yang menyebabkan kerusakan bagi rumah-rumah miskin ini. Jadi saya dalam hal ini nak bercakap bagi pihak orang kampung yang miskin ini. Kerana dia tak upaya nak bantah. Kalau dia bantah sikit, datang wakil rakyat, jabatan bagi dia RM200, dia terpaksa diam sekejap. Kalau tidak, tak dapat RM200 itu. Tetapi yang kita nak bangkitkan di sini adalah arahan tindakan keras daripada kerajaan memaksa syarikat-syarikat balak yang menyebabkan kerugian rakyat bayar ganti rugi. Ini tak termasuk Sabah atau Sarawak atau Kelantan, Pahang, Terengganu. Saya nak tengok keberanian pimpinan Melayu ini apakah berani dan sanggup mengambil tindakan tegas membela nasib orang yang miskin di bawah ini. Port Dickson. Selangor tak dapat tak sebut Selangor. Port Dickson. Ya, termasuk Selangor. Ya. Ya, Port Dickson, terima kasih. Saya baru terima maklumat, Port Dickson, bahawa ada 19 lesen projek ya diluluskan untuk hutan ladang dan pembalakan di Pahang tahun lepas. Tetapi apabila ada permohonan kepada Jabatan Alam Sekitar untuk melihat mendapatkan salinan EIA, saya dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar Pahang tidak membenarkan mengeluarkan laporan tersebut. Saya ingin tanya Port Dickson, perlukah Jabatan Alam Sekitar dedahkan siapa yang dapat lesen ini dan dedahkan semua yang dah dapat lesen sebelum ini supaya boleh rakyat beri pertanggungjawapan kepada mereka untuk bayar ganti rugi kepada rakyat. Terima kasih, Port Dickson. Port Dickson, oleh kerana Pahang adalah negeri yang amat berhormat Perdana Menteri, saya secara peribadi mencabar Perdana Menteri untuk mengambil tindakan yang tegas menentukan bahawa segala salah guna, penyelewengan, pembalakan yang berlaku di negeri Pahang itu dihentikan. Kerana amat jelas, memang amat jelas apa yang berlaku tidak mengikut peraturan yang seperti mana yang sepatutnya. Please. Terima kasih. Selangor je. Saya nak tambah gesaan daripada Shah Alam supaya Parlimen diberi maklumat oleh menteri yang berkenaan tentang semua kelulusan pembalakan yang diluluskan oleh kerajaan-kerajaan negeri, kerana maklumat ini dalam pemantauan kementerian. Memang bidang kuasa kerajaan negeri, tetapi pemantauan oleh kerajaan persekutuan, dan kita nak maklumat ini sampai. Kerana kalau tidak kita berikan pendedahan ini, seperti yang digesah oleh Shah Alam, saya rasa perkara ini terus berulang. Soal kerajaan negeri memberikan penjelasan ikut jadual ataupun tidak ada pelanggaran hukum, itu soal lain. Kita boleh kepilkan sekali. Tetapi kita nak tahu sejumlah kelulusan sejak 5 tahun yang lalu umpamanya, supaya dapat maklumat ini termasuk untuk negeri Pahang kepada awam. Sambut sikit, Port Dickson. Ya. Dalam nafas yang sama juga, ya, saya juga menerima persoalan ini bukan persoalan mana negeri, ya, Selangor ke, Pahang ke. Persoalannya apabila berlaku, ya, berlaku seumpama apa yang disebutkan oleh Port Dickson. Ya, saya memperhatikan Jabatan Alam Sekitar Pahang diberikan kuasa untuk melindungi, ya, di mana kalau saya boleh sebutkan sini, ya,
pendedahan yang dibuat yang mengejutkan. Jabatan Alam Sekitar Pahang pada 2021 meluluskan 46 penilaian kesan alam sekitar EIA, Environmental Impact Analysis, termasuk untuk pembalakan dan peladangan, Production. Sementara Jabatan Alam Sekitarlah yang diberi kuasa untuk melindungi alam sekitar kita, bukit kita, hutan kita, sungai, laut dan atmosfera kita, dan tidak menyekat kemusnahannya. Ini sangat malang, Production, dan saya juga ingin untuk melanjutkan pada persidangan, apa yang dikatakan sebagai COP 26 ataupun Conference of Parties 26 di Glasgow baru-baru ini, yang berakhir di mana Malaysia telah menyatakan komitmen untuk menghentikan penebangan hutan dan mencapai sefar bersih pelepasan menjelang 2050. Apa komitmen Menteri? Production, kalau boleh dimasukkan dalam ucapan Production. Terima kasih. Menteri Kasar pun daripada Pahang. Penilaian kesan alam sekitar ini adalah tanggungjawab persekutuan. Jadi sebab itu kita mahu satu penjelasan bagaimana kelulusan pembalakan yang berlesen, yang bukan yang haram, boleh diluluskan, dan kita lihat kesannya sampai kerusakan rumah-rumah kampung. Jadi sebab itu Menteri harus jelaskan bagaimana plan EIA ini boleh diluluskan dalam keadaan kesan yang kita lihat seperti mana berlaku di Pahang baru-baru ini. Saya tengok orang marah pada Tokek Balak bila berlaku bencana. Tapi bila dekat pilihan raya nanti Tokek Balak tu datang, semua senyum. Ini berlaku selalu kerana politik wang masih kuat di Malaysia ini. Setuju tak dengan saya? Tokek Balak menguasai orang-orang politik. Tak kira mana negeri. Ya. Betul. PS yang kutip duit banyak. Abang Mat ada pengalaman ke tu? Tak. Betul. Ada Kota Raja ada alasannya. Bukan saja Tokek Balak. Parti politik dan kita tidak boleh ditentukan oleh syarikat-syarikat kaya dari manapun, termasuk Balak. Kerana ini akan merusakkan dasar yang kita nak ketengahkan. Baik. Soalnya sekarang Perdana Menteri ada menyebut juga Menteri tentang langkah-langkah yang diambil, dan saya tertarik kerana ini adalah untuk menyelesaikan masalah masa depan. Kita telah teliti dan kita tahu masalahnya, tetapi saya nak pastikan bahawa assessment, penilaian itu harus tepat. Bukan saja dari penilaian yang biasa kita lakukan, tetapi kita dengar harus ada pandangan daripada syarikat peserta-peserta alam sekitar dan lain-lain tentang masalah ini. Kerana kalau kita umpamanya menggunakan pendekatan yang sama, yang Muhammad Perdana Menteri tahu, maknanya banjir akan berulang setiap tahun di Pahang. Jadi apa kemungkinan lain untuk mengurangkan kalau tak boleh menyelesaikan? Saya gunakan istilah mengurangkan kerana pandangan biasa ialah tentang natural disasters. Yang ni juga kita dengar. Berulang kali menteri-menteri sebut ini natural disasters, hujan terlalu banyak dan air pasang, oleh itu berlaku. Betul. Tetapi ini half truth. Half truth turn into absolutes. Kerana sebenarnya seperti mana disebut oleh seorang pakar, political ecologist, there is nothing natural about natural disasters. Most of what we call natural disasters, tornadoes, droughts, hurricanes, are indeed natural, though human contributions may increase their likelihood or intensity. In every phase and aspect of a disaster, causes, vulnerability, preparedness, results and response, and reconstruction, the contours of disaster, and the difference between who lives and who dies is to a greater or lesser extent a social calculus. Jadi yang lebih betul, ada langkah yang harus kita ambil. Sebab itu dalam Al-Quran dibezakan tentang kerusakan dan fasad fil ard. Maknanya yang kita bincangkan di sini bukan natural disaster sebenarnya, tapi fasad. Fasad ini berlaku kerana soal rasuah. Bagaimana boleh kelulusan yang melanggar semua pertimbangan termasuk keselamatan rakyat kerana rasuah? Kerana
tamak haloba. Dan ini tanggungjawab kita untuk kenal pasti dan cuba selesaikan sedikit. Ya. Pak Dixon, boleh saya celah? Saya nak sentuh hal ini kerana Perdana Menteri sebut langkah-langkah dan kita harus dalam perbincangan hari ini menumpukan tentang langkah-langkah yang diambil ini. Kadang-kadang perlu juga outside the box. Ya. Umpamanya kalau standard jawapan JPS apa dia? Korek sungai, luruskan sungai, ya, dan mungkin ada tebing. Itu standard dan ada kebenarannya. Tapi apakah itu cukup? Kadang luruskan sungai, sekarang ada bincang juga di Sungai Kelang ni. Bila kita luruskan banyak, dia hilang, dia punya meandering punya itu dan mungkin ada juga kesan dia. Dulu kita buat smart tunnel, itu sebahagian, tapi dia berakhir di situ. Ada cadangan macam di negeri China, Sponge City. Ada di Pulau Pinang, saya tanya kepada kerajaan negeri Pulau Pinang, kerana buat simpanan air yang besar Sungai Pinang. Jadi sejak itu disiapkan banjir di Sungai Pinang, betul lebih maklum, itu jauh lebih berkurangan. Kemudian di Permatang Ara, di Permatang Pau dibuat. Kawasan-kawasan ini. Dan wilayah ada umumkan. Umumkan, itu bukan laksanakan. Ya, okey. Jadi saya ini cadangan-cadangan baru yang kita harus beri pertimbangan. Ya, iaitu menyimpan air. Kalau tidak, Malaysia ini musim kemarau air tak ada. Musim hujan banjir. Di Aman air 6 inci satu tahun. Kita 3,000 inci kalau tidak tinggi. Tapi 6 inci setahun dia boleh simpan untuk tanaman dia untuk 1 tahun. Tapi itu contoh ekstrim kerana hampir semua rumah ada ladang, dia ada tadahan air yang besar. Ini menimbulkan kos. Ya. Menteri Kewangan risau tentang kos. Tapi saya nak bagi pandangan, jangan kita penny wise, pound foolish. Apa kata Menteri Ekonomi sekarang? Kerugian mungkin mencecah antara berapa puluh bilion, 15 bilion. Kata 6 bilion. Ya. Tapi ada pakar ekonomi mengatakan kalau dilihat keseluruhan ekonomi, dan Menteri Kewangan boleh bagi penjelasan, bukan kerugian pada ketika itu, keseluruhannya, kerana mengambil masa untuk mengangkat kadar pertumbuhan, itu mungkin mencecah jauh lebih. Jadi kalau kita mengambil kira ini, maknanya langkah-langkah seperti mana yang saya sebutkan tadi, soal plan, adaptasi perubahan iklim, itu harus dilakukan dan minta pegawai-pegawai, pakar-pakar di JPS dan lain-lain, itu memikirkan tindakan-tindakan yang luar daripada pertimbangan biasa. Production teknologi, Production. pasal teknologi sikit. Terima kasih Pak Dixon. Kalau kita tengok dalam kes di Seri Muda, kenapa air bergenang tidak dapat dikeluarkan adalah kerana TNB terpaksa menutup elektriknya sebab air dah terlalu tinggi. Jadi mungkin juga patut dipertimbangkan beberapa aspek teknologi lah supaya mungkin pada masa akan datang kita dapat sediakan generator elektrik yang lebih sesuai yang mungkin boleh terapung ketika banjir. Kalau kita tengok di empangan Kelang Gates misalnya, sebab dia binaan yang lama, binaan yang puluhan tahun yang lalu yang memerlukan spillway. Jadi ini pun juga satu lagi aspek teknologi yang boleh dipertimbangkan. Dan kalau kita tengok di Jepun, sekarang ni banyak dibina apa yang dipanggil sebagai empangan sabur. Jadi mungkin ini juga patut dipertimbangkan oleh kerajaan untuk memperbanyakkan. Sekarang ni yang saya tahu telah mula dibuat di Jitra. Jadi ini mungkin boleh dikembangkan di negeri-negeri lain. Dan saya juga nak sebut sedikitlah mungkin sebab tadi disebut tentang ramalan yang tidak tepat. Dijangka hujan ataupun taufan Rai itu lebih kepada pantai timur, tetapi akhirnya turun di bahagian tengah. Jadi mungkin kita juga perlukan satu teknologi yang dapat meramal dengan lebih tepat. Dan yang terakhir saya nak masukkan juga dalam ucapan ialah dari segi perjawatan. Kalau kita tengok di daerah-daerah ni, jurutera JPS ni hanya grade 41. Jadi dia mungkin tak cukup pengalaman dan juga tidak cukup dari segi kuasa untuk menggerakkan. Baik, terima kasih. Pak Dixon, Saya akan masukkan. Ya, 1 minit. Pendek saya. Saya nak habis. Okey. Pendek saya. Tadi Pak Dixon ada sebutkan dua perkara. Pertamanya berkaitan dengan bagaimana parti politik tidak sepatutnya dikuasai oleh cukong-cukong dan juga para pemodal. Dan kemudian dilanjutkan lagi tentang fasad, kerosakan yang dilakukan
bersebabkan oleh pendanaan sedemikian. Akhirnya syarikat balak bermaharajalela, begitu juga banyak isu-isu lain termasuk internet di sekolah pada satu waktu dahulu. Jadi saya ingin menarik perhatian jika boleh dimasukkan, perlunya kita kembali membentangkan di Dewan Yang Mulia ini Akta Pendanaan Politik. Saya kira dulu MUA kerap membawanya itu ke tak kabinet terlibat langsung, tapi saya setuju. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dixon, boleh saya just tanya satu soalan yang pendek. Saya berkenaan dengan isu yang timbul banjir pada bulan Disember. Kami juga telah pun mengalami satu ataupun banjir kilat dalam bulan 8 di Yan ataupun dekat Gunung Jerai di Kedah. Dan itu telah pun juga mengakibat flash floods yang tidak diamalkan dan sebagainya. Itu merupakan satu fenomena yang telah pun diakibatkan mengikut banyak pandangan oleh kerana climate change. Jadi adakah kami telah pun have we learned any lessons from this episode di Yan dalam Kedah dalam bulan Ogos? Dan bolehkah, adakah sekiranya kerajaan mengambil langkah yang proaktif, kami dapat mengelakkan kerosakan yang teruk yang berlaku dalam bulan Disember dengan contohnya kami memberi amaran ataupun kerajaan memberi amaran yang lebih efektif yang akan mengelakkan kesusahan dalam bulan Disember. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingat saya juga bangkitkan isu tersebut Glugor, tetapi jawapan menteri ialah bahawa kita tak tebang di jawapan menteri pada ketika itu tak tebang di kawasan berkenaan. Tapi jawapan itu saya kira tak tepat. Ya, dia di sekitar itu dan memang ditunjukkan bukti-bukti tidak di kawasan di lereng di sebelahan itu memang ada. Dan kesannya ada. Kalau tanya saya tidak ada kepastian apa yang puncanya, tapi sepatutnya menteri mengatakan kita patut buat kajian yang lebih menyeluruh, ya, dan tidak hanya nak pertahankan kerajaan negeri berkenaan kerana kebetulan parti yang sama. Baik, Seri Muda ini isu besar, dan saya harap kerajaan boleh menilai. Ada yang mengatakan ini sebab tak sepatutnya pembangunan dibuat di situ. Ya. Itu harus kita juga teliti. Ya. Saya bukan nak pertahankan kerajaan mana-mana, tapi kita nak tahu mengapa kalau benar laporan pada ketika itu. Seperti mana kita belajar daripada pengalaman Highland Towers, ya, 10 tahun yang lalu. Tetapi nak kata kita belajar dari pengalaman itu, saya belum pasti. Kita hanya ada kejutan bila berlaku masalah. Lepas itu selang 5-6 bulan kita lupa dan terus business as usual. Baik. Itu yang satu hal pertama. Yang kedua, yang juga disebut oleh Perdana Menteri tentang sebelumnya dengan ancaman ke-12 tentang this Green New Deal. Ya. Jadi saya rasa kerajaan harus pastikan program ini berjalan terus. Kerana ini sahaja yang menjamin kemampanan dan daya tahan. Ya. Dan juga soal yang dianggap meningkatkan agroforestry, agroecology dalam konteks New Deal, New Green Deal untuk negara kita ini. Saya akan singkatkan. Ada 11 minit lagi. Ya, tapi saya nak bagi peluang yang lain. Jadi, balik kepada langkah dan tindakan. Dari segi dasar, saya tak banyak berbeza pendapat. Kerana pengumuman itu mengambil kira input yang betul dan diagnosis tentang permasalahan yang berlaku. Yang saya kurang yakin ialah program pelaksanaan itu. Kerana bila kita ambil langkah yang lebih kurang sama, seperti mana pembalakan ataupun pelurusan air, tanpa kesediaan untuk memperbaiki infrastruktur secara besar-besaran. Soal tebatan banjir ini bukan baru. Saya ingat, saya mula masuk kerajaan tahun 82, sudah ada laporan JICA pada masa itu. Ya. JICA Jepun bagi cadangan tentang program tebatan banjir besar-besaran. Tapi pada masa itu, kita tidak fikir ada keupayaan untuk belanja puluh-puluh bilion. Ya. Dan ini ditangguhkan, dilaksanakan secara berperingkat. Jadi saya harap dengan berlakunya
malapetaka baru-baru ini saya usulkan supaya hal ini diteliti semula. Tentunya ada kajian-kajian baru yang lebih sesuai dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi saya harapnya langkah-langkah seperti pelurusan sungai, Sponge City, ya, itu dan penyelarasan yang jauh lebih berkesan. Kerana saya tahu di peringkat bawah, ya, bila umpamanya ada masalah banjir di Port Dickson, saya tahu kena perbincangan. JKR, JPS, dia 5-6 tu mengambil masa orang ni jawab macam ni, kerana penyelarasan itu belum cukup berkesan. Ya. Jadi saya sekali lagi gesa supaya perkara ini diberi perhatian. Dan akhirnya saya nak sentuh tentang keperluan maintenance. Apa yang berlaku di Selangor ini, ya, JPS boleh jawab. Ya. 2 pam, 1 pam rosak, tinggal 1 pam. Ya. Kemudian kita lihat umpamanya program tempatan itu dengan machinery-nya itu kadang-kadang kurang berkesan. Jadi kita lihat umpamanya keupayaan kita menggunakan fasiliti yang ada terbatas lantaran kita tidak menggunakan dana yang secukupnya untuk mengawal selia, maintenance, mesin-mesin yang berikut. Jadi saya harap selain daripada menyatakan penghargaan kepada puluhan ribu rakyat yang bangkit, ya, daripada semua kaum, semua agama, yang menunjukkan bahawa mereka semangat kemanusiaan mereka itu cukup kuat dan gigih. Kita harus juga gesa supaya kerajaan lebih peka tentang masalah ini dan mengambil tindakan bersama mengurangkan beban yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dickson.